Hari ini kita telah dengar uh, pernyataan daripada Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan pemansuhan UPSR. Jadi hari ini kita nak bincang apakah implikasi kepada pemansuhan ini. Adakah ini satu keputusan yang tepat? Adakah ini memberi kebaikan kepada anak-anak kita, terutamanya di peringkat sekolah rendah? Baik, keputusan ataupun kajian untuk pemansuhan UPSR ini telah pun sebenarnya dijalankan lebih kurang 10 tahun lalu. Dan saya masih ingat lagi ketika itu kita bercadang untuk memansuhkan PMR dan juga UPSR. Walau bagaimanapun, keputusan akhir telah dibuat bahawa kita hanya merombak PMR menjadikannya PT3 dan kita mengekalkan UPSR. Dan selepas itu kita lihat ada beberapa penambahbaikan dalam ujian di peringkat sekolah rendah yang dibuat oleh mantan Menteri Pendidikan, yang memasukkan elemen-elemen berkaitan dengan penilaian dalam bilik darjah di peringkat tahap 1, 2 dan 3. Dan hari ini kita dengar satu keputusan yang pada saya cukup menarik. Secara peribadinya saya rasa bersyukur kerana usaha untuk memansuhkan UPSR ini telah terlaksana. Cita-cita ini telah tercapai dan ia satu yang sangat-sangat menggembirakan. Baik, mengapa kita perlu masukkan UPSR? Ada 3 sebab utama. Kalau kita baca, kita kaji dan kita teliti kesan-kesan pelaksanaan UPSR sejak 33 tahun yang lalu apabila mula dikenalkan pada tahun 1988. Ada 3 implikasi besar yang kita perlu uruskan apabila kita melaksanakan UPSR dan mengapa kita perlu mansuhkan. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa anak-anak sekolah rendah yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun adalah mereka yang dalam proses perkembangan, pertumbuhan, baru nak bermula. Kognitifnya, pemikiran mereka baru nak bermula, emosi mereka baru nak berkembang, tingkah laku mereka baru nak bersusun, berstruktur, nilai-nilai yang mereka pegang baru nak mengukuh. Jadi apabila anak-anak di sekolah rendah ini baru nak bermula, tiba-tiba kita telah pun memberikan satu bentuk ujian ataupun sebenarnya peperiksaan dalam konteks pelaksanaan. Walaupun namanya itu ujian UPSR, tapi peperiksaan yang digunakan untuk mengukur. Kita sebenarnya terlalu awal menghukum anak-anak kita. Sepatutnya pada usia 7 hingga 12 tahun ni adalah waktu untuk mereka menunjukkan keupayaan mereka. Mereka menunjukkan potensi mereka. Mereka menunjukkan minat mereka. Mereka menunjukkan kebolehan dan keinginan mereka, kecenderungan mereka. Tetapi apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita di sekolah rendah, di saat di mana anak-anak ni baru nak berkembang, baru nak menjadi ataupun mengenal diri mereka, kita telah melaksanakan satu sistem pendidikan sekolah rendah yang sangat-sangat rigid. Ada subjek-subjek yang khusus, ada masa penjadualan yang ketat, disiplin mata pelajaran yang begitu rigid, kaedah pengajaran guru yang begitu berstruktur, sehingga kan segala minat, segala keseronokan, segala ruang dan peluang yang sepatutnya mereka pergi ke sekolah dan kembangkan itu tidak dapat dilaksanakan kerana kita harus mematuhi segala bentuk birokrasi, kerangka kurikulum yang rigid, yang begitu padat dilaksanakan. Akhirnya apa yang berlaku adalah kita mendapati anak-anak kita walaupun telah tamat darjah 6, mereka tidak dapat melakukan banyak perkara yang menyeronokkan mereka semasa di sekolah. Hidup mereka penuh dengan tekanan, hidup mereka penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak begitu menggembirakan, dan mereka menjadi anak-anak yang tidak ceria disebabkan oleh tekanan-tekanan yang sepatutnya tidak berlaku pada anak-anak. Sebab itu kita kena mansuhkan peperiksaan.
ataupun UPSR ini, kerana ia adalah satu punca kepada keseronokan dan minat anak-anak hilang apabila kita terlalu tertumpu kepada soal-soal peperiksaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita harus faham bahawa apabila sesuatu peperiksaan UPSR dilaksanakan pada setiap tahun, anggarannya sekitar 500,000 pelajar akan menjadi calon UPSR. Dan apabila keputusan keluar, kalau kita tengok pada setiap tahun, secara kasarnya 10% daripada jumlah 500,000 itu ataupun 50,000 itu ada di kalangan pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai cemerlang. Mereka mungkin mendapat semua A dalam semua mata pelajaran, dan mereka diraikan, mereka dinobatkan, mereka dipuji, mereka diangkat kerana kejayaan mereka. Tetapi kita hanya bercakap soal 10% pelajar. Bagaimana dengan 90% lagi pelajar? Apakah 90% pelajar ini tidak cemerlang? Adakah mereka tidak hebat? Adakah mereka sudah hilang upaya untuk menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang? Ataupun sebenarnya mereka telah diukur menggunakan kayu ukur yang tidak begitu menyeluruh, tidak tepat, hanya semata-mata beberapa subjek yang telah diuji dalam UPSR, dan akhirnya kita mengatakan bahawa ada 10% pelajar cemerlang dan yang selebihnya itu tidak cemerlang. Apa jadi pada 90% pelajar cemerlang? Apa jadi pada 450,000 yang mewakili 90% ini daripada 500,000? Mereka ini hilang keyakinan diri. Inilah tiga perkara yang menjadi sebab mengapa UPSR itu perlu dimansuhkan. Tetapi pemansuhan UPSR itu harus juga diimbangi dengan tiga perkara lain yang harus dilakukan oleh pihak KPM bagi memastikan pemansuhan ini memberi makna yang besar kepada pelajar. Yang pertama sekali adalah apabila UPSR dimansuhkan, kita akan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai penilaian bilik darjah. Maksudnya yang akan menilai pelajar-pelajar adalah guru-guru mereka sendiri. Mengapa kita mahu guru menilai pelajar-pelajar? Kerana guru adalah orang yang paling tahu dan paling kenal kemampuan, kebolehan dan kemajuan pelajar-pelajarnya, kerana mereka sentiasa berada bersama-sama pelajar di dalam bilik darjah. Tetapi kita harus ingat bahawa dalam menilai pelajar, guru-guru harus diberikan latihan, harus mempunyai kecekapan supaya mereka dapat membuat penilaian yang boleh memenuhi dua ciri utama penilaian. Yang pertama, mestilah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Sesuatu penilaian, walaupun penilaian itu berlaku dalam bilik darjah, kebolehpercayaan kepada sesuatu tindakan menilai itu haruslah tinggi. Apa dimaksudkan sebagai kebolehpercayaan tinggi? Apa sahaja yang dinilai oleh guru kepada pelajar adalah standard, adalah memenuhi kerangka-kerangka penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Yang keduanya, kesahan yang tinggi. Sesuatu penilaian juga harus mempunyai kesahan yang tinggi, di mana apabila kita bertanya ataupun menguji pelajar dalam bilik darjah, ujian ataupun soalan-soalan yang kita beri dalam bilik darjah itu mestilah sesuai dengan tahap dan kemampuan pelajar. Itulah yang maksudkan sebagai kesahan yang baik bagi penilaian dalam bilik darjah. Kedua-dua perkara ini, kebolehpercayaan dan juga kesahan ini, perlulah dikuasai oleh guru apabila penilaian dalam bilik darjah itu dilaksanakan sepenuhnya selepas UPSR dimansuhkan. Yang keduanya, apabila UPSR dimansuhkan, satu perkara yang akan berlaku dengan lebih baik dan lebih besar adalah pelaksanaan aktiviti co-curriculum, kerana co-curriculum ini akan meningkatkan dan juga pelajar dapat mengenali diri mereka, apakah kehebatan, kecenderungan, kebolehan, potensi yang ada dalam diri mereka, sama ada mereka cenderung bermuzik, mereka cenderung bersukan, mereka cenderung ataupun bijak dalam bahasa, berdebat, dalam kepimpinan, di dalam interpersonal skills, dalam intrapersonal skill, dalam ruang lukisan, kesenian dan sebagainya. Ini adalah peluang apabila UPSR dimasukkan. KPM
pihak sekolah, pihak guru-guru harus mula merencanakan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang bukan sekadar untuk mengisi masa lapang pelajar, tetapi menjadikan co-curriculum sekarang ini sama pentingnya dengan aktiviti pembelajaran di dalam bilik belajar. Tujuan co-curriculum bukan lagi untuk sekadar menyihatkan badan, bukan lagi sekadar untuk mengisi masa-masa kosong, bukan lagi sekadar hobi, tetapi dia akan menjadi satu instrumen kepada pemupukan, pembangunan dan juga melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepelbagaian potensi dan keupayaan. Yang ketiga, pemansuhan UPSR juga akan menuntut kita untuk melihat semula kurikulum yang kita ada untuk pelajar-pelajar di sekolah rendah. Kurikulum yang telah kita reka ataupun yang telah kita rancang ini sebelum ini adalah berpandukan kepada tujuan untuk penilaian ataupun UPSR. Jadi cara kita menggunakan kurikulum itu, cara kita mengajar, cara kita memberikan kurikulum ataupun isi kandungan pembelajaran kepada pelajar itu, semuanya itu difokuskan kepada usaha untuk memastikan pelajar dapat menjawab ataupun menjalani UPSR dengan cemerlang. Tetapi apabila UPSR dimansuhkan, kurikulum yang ada ini sudah tidak begitu sesuai lagi. Pihak Kementerian Pelajaran melalui bahagian pembangunan kurikulum harus menilai dan meneliti, malah merombak kembali kurikulum yang sedia ada ini bagi memastikan kurikulum yang dibina selepas ini selari, selaras dan sesuai untuk digunakan dalam konteks penilaian dalam bilik darjah. Sangat berbeza antara bentuk penilaian kurikulum dalam konteks penilaian dalam bilik darjah dan juga kurikulum yang digunakan untuk ujian pencapaian sekolah rendah ataupun UPSR. Jadi tiga perkara itu harus diteliti oleh pihak KPM. Yang pertamanya adalah untuk mengesahkan, meningkatkan kualiti PBD melalui penekanan soal kebolehpercayaan dan kesahan ujian PBD. Yang keduanya untuk meningkatkan dan membuka lebih banyak peluang untuk perkembangan bakat dan potensi pelajar melalui co-curriculum. Dan yang ketiganya adalah melalui menyusun semula struktur kurikulum setiap mata pelajaran supaya selari dengan matlamat penilaian dalam bilik darjah. Kita harap dengan pemansuhan UPSR ini akan membuka lebih banyak peluang pelajar untuk mereka bereksperimen di sekolah. Mereka boleh melakukan apa yang mereka rasa mereka suka, mereka minat dan kecenderungan mereka, dibantu oleh guru-guru. Dan sepatutnya lah sekolah yang ada pada hari ini patut dilihat semula, redesign our sekolah. Sebab sekolah yang ada sekarang ni adalah sekolah yang telah direka bentuk untuk matlamat-matlamat pendidikan pada abad yang lalu, bukan pada abad yang ke-21. Sekian, kita jumpa lagi dan kita ucapkan bersyukur dan kita ucap tahniah kepada pihak KPM di atas keberanian mereka dan juga atas kekuatan iltizam mereka untuk memasukkan UPSR dan menjadikan sistem pendidikan kita lebih terbuka, lebih berdaya saing, dan yang penting sekali anak-anak kita akan mendapat manfaat yang lebih besar apabila sekolah rendah telah diagendakan semula sebagai sekolah untuk membangunkan potensi, bakat dan kebolehan anak-anak kita. Sekian, terima kasih.